Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada anda semua yang singgah di channel UF Vlogs yang masih kecil ini. Berharap agar korang semua dilimpahkan rezeki yang bertambah serta melimpah ruah. Tapi sebelum itu, pastikan anda jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas video yang menarik dari UF Vlogs ini. Tular mengenai satu perkongsian daripada pengguna TikTok Huzaimi_Lemat 1.0 yang mengulas satu video yang di mana satu rider Foodpanda scam order atau prank order pelanggan. Dan video tersebut rata-rata mendapat kecaman daripada segelintir netizen. Mama, betul ke Mama kena scam dengan rider Foodpanda? Okey, ramai yang komen dekat video Mama pasal Foodpanda ni. Ramai juga yang DM. Okey, Mama cerita macam ni. Beberapa hari yang lepas Mama ada order Foodpanda. Makanan tu dah sampai, tapi masa rider Foodpanda tu sampai hantar makanan, dia pesan lah macam ni, kalau ada HQ call jangan angkat sebab dia nak pergi makan, dia tak makan lagi. So Mama dengan rasa kesian kan, mungkin dia penat, dia tak makan lagi. So Mama pun iyakanlah, orang nak dimakan kan, mungkin dia nak rehat sekejap, okey lah, tak apalah. Foodpanda call dalam 6 kali 7 kali macam tu, Mama tak angkat lah. Lepas kali yang ke-7 Foodpanda call, tiba-tiba Mama tengok cancel order, location rider tak jumpa. Mama pun macam tak sedar hati, makanan dah sampai, dah makan ni. Lepas tu Mama pun terasa macam mungkin Mama di scam. Tu yang Mama WhatsApp yang Foodpanda tu, abang Foodpanda tu. So dia kata pun benda yang sama. Okey, pasal isu Mama sempoi kena scam order daripada rider tu, kan, Mama sempoi lah yang WhatsApp aku, yang bertanya dengan aku, adik, kakak ada order macam ni kat Foodpanda. Rider tu pesan dengan akak, kalau ada pihak HQ Foodpanda call jangan angkat kan. Apabila pihak HQ Foodpanda call tak angkat, dia automatik akan jadi cancel order. Sebab HQ nak double check, betul ke rider tu cakap tak jumpa location customer, betul ke customer tu tak dapat lagi pesanan tu. Dan macam mana korang nak tahu yang order korang tu akan cancel? Korang akan terima email daripada Foodpanda. Foodpanda akan hantar email mengatakan order korang cancel kerana customer tidak dapat dijumpai, kan? Seperti mana yang Mama sempoi cakap tu, aku ambil berkenaan cerita dia juga dan atas pengalaman aku. Menerusi perkongsian tersebut, setelah mendapat kecaman daripada segelintir netizen, pengguna TikTok ini mendedahkan rahsia segelintir rider Foodpanda scam order atau prank order terhadap pelanggan. Menurut pengguna TikTok tersebut, beliau mendedahkan rahsia tersebut bukan untuk menutup periuk nasi rider Foodpanda, namun beliau bermaksud supaya rider Foodpanda bekerja dengan hasil yang halal dan bukan menerima hasil daripada penipuan pesanan. Sorry geng, aku lambat post part 2 kan, berkenaan scam order daripada rider Foodpanda sendiri kan. Aku tak sihat, tu yang lambat sikit tu aku post video kan. Dalam masa yang sama, waktu aku nak buat video part 2 ni, banyak sangat lah kan. Nak senang cerita tak payah cakap banyak lah. Adalah segelintir rider ni siap kata tu siap mesej aku kat Instagram lah, siap komen lah, minta jangan bocorkan rahsia. Kenapa tak perlu nak bocor kan? Selama ni benda macam ni tak ada orang nak bersuara kan? Selama benda ni tutup rapat-rapat kan? Kena ingat, kita nak bagi anak isteri kita makan benda yang halal, bukan makan benda yang haram. Kan? Orang tanya dengan aku, kenapa ada segelintir rider Foodpanda sanggup buat scam order sehingga vendor menanggung kerugian? Ada 2 sebab yang aku tahu kan. Tapi sebab yang kedua membuatkan korang kalau dengar, korang pasti akan terkejut. Okey, sebab pertama, kenapa rider Foodpanda ada yang segelintir buat scam order? Sebab dia orang rasa tak bersyukur dengan pendapatan apa yang dia orang dapat tu kan. Sampaikan dia orang sanggup buat scam order, buat job tepi, membuat sehingga vendor-vendor menanggung kerugian kan. Dan sebab kedua ni, ini kalau korang dengar, mesti korang rasa macam wow kan. Kenapa? Sebab Foodpanda sekarang ni ada problem sikit. Problem pasal rate rider kan. Kadang-kadang dia suka-suka nak jatuhkan performance rider, sehingga kan rider tu punya pembayaran gaji kurang. Itu membuatkan ada segelintir rider tu rasa macam marah, rasa macam menyirap, sehingga kan mereka terfikir nak buat scam order kan, nak membuat sampai sehingga Foodpanda ni menanggung kerugian. Tapi dia lupa, apabila dia orang buat scam order, yang menanggung kerugiannya bukan Foodpanda tapi vendor. Kita ni kalau marah dengan company kita kerana company kita tak telus, janganlah sampai kita buat suatu perkara tu bukannya kita niaya company, tapi kita niaya orang lain yang berniaga dekat company kita.
Itulah tujuannya segelintir rider Foodpanda yang buat macam tu. Sama juga pasal kes macam mogok-mogok tu kan. Kenapa dia orang mogok? Sebab ada isu pembayaran Foodpanda kepada rider berkurangan, membuatkan mereka menjadi mogok. Tak nak kerja, tendang order kan. Termasuk juga pasal scam order ni. Tapi apabila dia orang buat scam order ni, bukan Foodpanda yang rugi 100%. Yang ruginya pihak vendor lah rugi kan. Fikir-fikir kan, kita jadi rider ni jangan buat suatu tindakan yang bodoh, sehingga orang lain yang menanggung kerugian. Mereka meniaga tau, bukan keluar duit pakai air kencing. Kan, sama-samalah kita muhasabah diri. Jangan kerana kita marah dengan company, kita buat orang lain menanggung kerugian. Assalamualaikum. Okay, baru-baru ni video aku ada viral berkenaan aku ulas isu pasal seorang rider Foodpanda ni hempas makanan customer kan. Aku ulas mengikut atas pandangan aku dan pengalaman aku. Itu pun ada rider Foodpanda yang mengutuk dan menghina aku dekat laman-laman media sosial yang viralkan video aku kan. Aku pun tak tahu kan. Aku cuba suarakan suara rider kan. Pun ada orang juga daripada segelintir rider yang mengutuk aku. Kan, aku cuba mempertahankan korang supaya korang tak selalu dipersalahkan. Walaupun benda tu bukan salah korang. Kalau kita salah, kan memang kita salah lah, langgar lampu isyarat kita salah. Tapi bukan salah korang pun dipersalahkan pun korang boleh kutuk aku yang cuba menerangkan benda tu bukan kesalahan korang. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tak seharusnya kau kutuk aku kan. Okey, tak apa. Kalau itu yang korang balaskan kepada aku kan, aku tak minta balasan. Tapi kalau sehingga kau mengutuk aku tak boleh terima. Okey, hari ni aku akan bocorkan segala segelintir rider yang selalu buat scam order. Korang tak pernah dengar kan rider Foodpanda buat scam order kan? Okey, korang tunggukan part 2. Aku akan bocorkan rahsia segelintir rider yang buat scam order sehingga kan vendor menanggung segala kerugian makanan tu. Part 2, rider Foodpanda buat scam order sehingga vendor menanggung kerugian. Scam order pertama yang dilakukan oleh segelintir rider Foodpanda. Segelintir, bukan semua Jalan cerita ni macam ni, aku ringkaskan saja. Ada seorang rider Foodpanda ni dapat satu pesanan. Dan pesanan ini bukan online payment, tapi cash on delivery. Nama singkatan COD. Dia pun dapat pesanan ni, dia hantar kepada customer. Dah sampai dekat rumah customer. Customer dah keluar, customer ambil makanan. Dan customer pun bayar duit sebanyak RM50 ataupun RM100 kan. Selepas macam tu, rider tu pun buat pesanan kepada customer tu. Akak, abang, kejap lagi kalau ada HQ call, HQ Foodpanda call, akak dengan abang jangan angkat tau. Jangan angkat sesekali pun. Bila macam tu, customer tu pun tak tahu kan, atas pesanan rider tu, customer tu pun tak angkat lah apabila ada HQ call. Okay, selang dalam 1-2 minit, betul ada HQ call. Kerana apa HQ call customer tu? Sebab rider tu buat prank. Rider tu scam HQ. Mengatakan customer tidak dapat dikesan dan location yang diberi adalah location yang salah. Disebabkan pihak HQ nak buat double check, pihak HQ call lah customer. Betul ke tak betul kan rider ni cakap? Tiba-tiba pula customer tak angkat. Sebab kenapa? Tadi kan rider tu pesan jangan angkat call. Automatic sebanyak 5-6 kali pihak HQ call, customer tak angkat, dia akan jadi cancel order. Apabila cancel order, rider tu untung lah. Duit tadi kan dia dah dapat. Dan pesanan tu pun dia dah bagi ke customer. Customer pun dah makan. Duit rider tu dapat. Maknanya untunglah rider tu. Order tu terus jadi cancel dan burn. Siapa yang menanggung kerugian? Yang menanggung kerugian adalah pihak vendor. Sebab Foodpanda hanya cover 40% saja dalam setiap cancel order. Lagi 60% siapa yang menanggung? Vendor lah. Ini bukan semua rider buat segelintir rider. Okey, kalau korang nak tahu jalan cerita scam order yang lain, nak aku bocorkan, tunggu part ketiga. Dan kes ini, cerita ini telah berlaku kepada seorang TikTokers yang bernama Mama Sempoi. Tak percaya cakap aku, berlaku kepada kakak Yati tu. Korang boleh tanya kakak Yati sendiri. 2 hari lepas dia chat aku, dia cakap ada seorang rider mengatakan, kakak kejap lagi HQ call, akak jangan angkat Aku menceritakan balik kisah ini. Bukan kisah tipu. Nak dengar scam order yang lain? Tunggu part 3. Rata-rata perkongsian tersebut mendapat perhatian daripada orang ramai. Berikut merupakan antara komen yang diberikan oleh netizen.
Jadi itu antara beberapa perkongsian yang ingin UF Vlogs kongsikan kepada anda semua. Jika ada terdapat kesilapan, UF Vlogs ingin memohon maaf kerana UF Vlogs juga merupakan manusia biasa. Tapi sebelum itu pastikan anda jangan lupa untuk klik butang subscribe dan butang loceng di bawah bagi memastikan anda tidak terlepas video-video menarik yang UF Vlogs ingin kongsikan. Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sas.